Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ini kita berjumpa lagi dengan PDPR kita yang ke-25. Daripada bulan 1 hari tu sampai sekarang ni PDPR kita yang ke-25. Okay, jadi sebelum kita mulakan, kalau boleh semasa kita belajar, pastikan kamera dibuka dan mikrofon ditutup. Jadi kalau misalkan kata ada pertanyaan sepanjang kita belajar, awak buka je awak punya mikrofon dan boleh terus bertanya. Jadi peluang untuk kita belajar secara online ni, gunakan sebaik mungkin. Kalau tak tahu, tanya dekat bahagian mana yang tak tahu. Dalam tempoh masa yang kita ada 1 jam ni, kita akan cuba bantu awak. Okey. Jadi kita mulakan kita punya PDPR dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan juga doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita akan belajar tajuk ruang, buku teks muka surat 145. Pastikan semasa kita belajar ni buku teks muka surat 145 tu dibuka. Jadi saya telah bagi malam tadi soalan yang kita akan bincangkan, di mana soalan-soalan tu awak boleh photostat kalau awak tak berapa rajin nak salin, jadi boleh photostat soalan dan ruang jawapan tu kosongkan untuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar daripada pukul 10 sampai pukul 11. Okey. Apa yang kita akan belajar hari ini ialah, yang pertama ialah perimeter. Perimeter dengan luas. Okey, saya besarkan sikit dia punya tulisan. Okey. Okey. Ni maksud perimeter. Perimeter ni cikgu ambil daripada tafsiran daripada Kamus Dewan. Tafsiran daripada Kamus Dewan. Jadi perimeter ni ialah ukuran panjang keliling sesuatu objek, kawasan ataupun rajah. Ia berasal daripada perkataan Greek peri dan meter. Perimeter boleh digunakan sama ada untuk laluan ataupun panjang. Ia boleh dianggap sebagai panjang ukur lilit sesuatu bentuk. Panjang ukur lilit sesuatu bentuk. Perimeter untuk bulatan dipanggil lilitan. Itu maksud perimeter. Kalau awak tak berapa nak faham, tak apa. Cikgu akan bagi penjelasan berdasarkan contoh-contoh yang ada nanti. Kemudian pada hari ini juga kita akan belajar luas. Luas ni ialah kuantiti fizikal yang menerangkan saiz sesuatu permukaan. Luas permukaan ialah hasil tambah kesemua luas terdedah sebuah objek. Itu maksud luas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perimeter dan juga luas. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama daripada muka surat latih diri muka surat 145 tu. Okey. Kalau misalkan kata awak belum nak tampal, pastikan awak sediakan ruang kosong sedikit dekat buku map 4 tu untuk awak salin soalan ataupun tampal soalan. Jadi di bawahnya ialah apa yang kita akan tulis. Dia punya jalan kerja dia. Okey, sekejap cikgu tengok ada nama Yusuf Akil. Boleh tahu Yusuf Akil ni mewakili siapa? Atira. Okey, Atira. Alright. Okey, jadi kita bincangkan soalan yang pertama. Hari ni tak banyak soalan 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan saja. Meliputi tajuk perimeter dan luas. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Rajah menunjukkan
gabungan. Okey, gabungan. Okey, gabungan. Dua jenis segitiga bersudut tegak. Ni yang semalam yang kita dah belajar tu. Segitiga bersudut tegak. Okey. Kemudian, maklumat yang kedua dia bagi, panjang QR. Okey, panjang QR. Mana panjang QR? Okey, kita tengok, kita tandakan. Panjang QR adalah 2 kali panjang ST. 2 ni ST. 2 kali panjang ST. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya, hitung perimeter. Okey, disuruh hitung perimeter dalam cm dan luas. Okey, kat sini dua soalan. Okey, dia bagi satu perimeter, satu luas. Yang mana perimeter unit dia ialah cm. Jadi nanti bila kita kira perimeter, keluar jawapannya ialah mesti dalam cm. Perimeter tu mesti dalam cm. Dan luas dalam sentimeter persegi. Jadi cm kuasa 2 ni, cm kuasa 2 ni ialah sentimeter persegi. Jadi sentimeter persegi. Seluruh rajak itu. Okey, jadi kat sini ada dua soalan lah. Yang pertama, perimeter dan luas. Okey, bagaimanapun. Okey. Perimeter ni yang cikgu dah terangkan tadi tu ialah ukur keliling. Ukur keliling. Okey, jadi apa maksud ukur keliling? Okey, cikgu terangkan kat sini. Okey. Okey, ukur keliling ni, kalau sebelum ni, kalau ingat masa darjah 5, cikgu ada ajar juga benda ni. Kalau masa tahun 5, seingat cikgu ajar suruh tandakan dulu. Tandakan dulu satu bahagian. Okey, tandakan macam ni. Kemudian, kita bawa dia punya tanda yang pertama ke titik yang kedua. Okey. Okey, jadi ini kita dah meliputi, kita tahu 12 cm. Jadi nanti kita akan cari 12 cm. Lepas tu kita sambung. Yang ni berapa? Okey. Daripada Q ke R. Okey, kemudian diikuti daripada R sampai S. Kenapa kita tak lalu R ke T? Sebab apa? Kita nak ambil yang keliling sahaja. Perimeter ialah ukur keliling. Awak ingat tu je. Perimeter ialah ukur keliling. Jadi S ke T sambung. Lepas tu daripada T ke P sambung. Jadi apa yang cikgu warnakan warna merah ni? Okey, kalau tak nampak, cikgu tandakan lagi sekali. Okey, apa yang cikgu tandakan ni ialah ukur keliling. Di mana R dengan T ni tak termasuk sebab dia dalam. Kita nak keliling sahaja. Okey. Jadi di sini bila ada bentuk yang bercantum macam ni, kita panggil poligon bergabung. Kita nak cari perimeter, kita ambil yang keliling sahaja. Okay, kita ambil yang keliling sahaja. Baik. Jadi untuk menjawab soalan itu, okey, dia ada cara dia. Ni kena faham betul-betul. Okay, kalau tak faham tanya. Okey, untuk menjawab soalan ini, kita perhatikan kita nak cari ukur keliling PQ ada, iaitu 12 cm. QR ada nilai dia 16 cm. RS ada nilai dia 6 cm. ST, saya sebut ST sebab kita bergerak daripada S ke T, bukan daripada T ke S. S ke T. S ke T tak ada nilai. Okey. Kemudian daripada T ke P ada nilai. Jadi kat sini yang kita perlu cari nilai ini terlebih dahulu sebelum kita jawab perimeter. Okey. Okey, bagaimana kita nak tahu panjang ST? Okey, itu yang maklumat yang dia bagi di sini. Saya padam balik benda ni supaya awak nampak. Okay, apa maklumat yang penting untuk mencari ST? Ni, panjang QR ialah 2 kali panjang ST. Okey, jadi pertama sekali kita tuliskan di sini QR. Okey, ni awak boleh terus tulis sama dengan saya. QR sama dengan 2 kali ST. Okey, QR sama dengan 2 kali ST. Okey, kita gantikan nilai nilai QR. QR ialah 16. Okey, saya pakai pensel yang lain. Okey, 16. 16 apa? Dia ada unit, iaitu 16 cm. Sama dengan 2 kali ST. Mana 2 kali ST maksudnya ST tu ada 2,
sama dengan ni. Jadi kat sini, okey. Macam mana kita nak dapatkan nilai ST ni? Okey, jadi ST sama dengan 16 cm tu kita bahagikan dengan 2. Okey, sama dengan berapa? 8 cm. Jadi ST ni ialah 8 cm. ST ialah 8 cm. Jadi kita tuliskan kat situ, okey. 8 cm. Okey. Pada rajah tu kita tulis 8 cm nanti Okey. Jadi sekarang kita dah tahu nilai ST, barulah kita boleh cari perimeter. Okey, jadi kita tuliskan sama ada di sebelah kanan ataupun di sebelah bawah Okey, perimeter. Sekarang ni barulah kita nak mencari perimeter. Okey, jadi perimeter sama dengan tandakan pada P yang paling atas sekali ni, okey. Lepas tu awak bawa awak punya pensel P ke Q. Okey, ni teknik dia tau. Macam mana nak cari perimeter. Okey, tanda, kemudian bawa pensel awak ke sisi yang kita nak ambil yang pertama, iaitu 12 cm. Okey, jadi kita tuliskan 12 cm. Yang ni kita buat dalam bentuk lazim Kemudian kita sambung daripada Q ke R. Okey, Q ke R ialah 16 cm. Okey, tuliskan 16 cm. Kita ikut langkah demi langkah. Kemudian R ke S. R ke S ialah 6 cm. Okey, tuliskan 6 cm. Kemudian ST yang kita dah cari terlebih dahulu tadi. Sebelum kita nak cari perimeter, kita dah cari ST tadi kan, iaitu 8 cm. Okey, jadi kita masukkan 8 cm. Okey, kemudian daripada sini kita bawa semula ke tanda yang pertama kita ambil tadi, iaitu 10 cm. Okey, 10 cm. Jadi kita tambahkan. Okey. Jadi berapa hasil tambah ni nanti awak boleh tolong kirakan. Ke cikgu nak bagi kat sini? Boleh tambah tak? Boleh? Boleh Okey, jadi awak tambah sendiri nanti berapa dia punya perimeter dia. Okey, jadi perimeter ni ialah satu kawasan yang tertutup. Satu kawasan yang tertutup. Jadi daripada P ke Q kita dah ambil 12, Q ke R 16, R ke S 6, S ke T 8 cm dan T ke P ialah 10 cm. Sebab tu kita tambahkan. Jadi ini adalah bentuk nanti kalau misal kata kita jumpa perimeter, kita buat cara ataupun langkah yang sama macam cikgu tunjukkan ni tadi. Okey, sekarang kita telah menjawab perimeter. Okey, sekarang kita nak jawab luas. Okey, jadi untuk seterusnya, sama ada awak tulis sebelah kanan ataupun tulis ke bawah. Ni yang pertama, ni yang kedua. Okey. Ni yang pertama, ni yang kedua. Okey, sekarang kita nak cari luas. Okey. Luas. Okey. Luas ni, kita pertama sekali kita kena buat ialah kita tandakan dulu sini A. Kita tandakan sini B. Ada dua poligon. Segitiga bersudut tegak A, ni segitiga bersudut tegak B. Okey. Jadi kenapa kita kena tandakan A dengan B? Sebab kita kena cari luas satu persatu. Okey, jadi kita tuliskan luas A terlebih dahulu. Okey. Sebab luas A dengan B ni nanti kita akan tambahkan. Dia ada 3 langkah kat sini. Yang pertama cari luas A, yang kedua kita akan cari luas B dan yang ketiga kita akan tambahkan luas A dengan luas B. Okey, di mana luas ni dia ada pakai rumus tau. Sebab tu semalam saya suruh awak buat poligon yang berbentuk macam rumah tu. Sebab dia ada tujuan dia, iaitu kita nak nampak dia ada panjang dan lebar. Okay, jadi apa sahaja yang di bawah ini ialah panjang. Okay, jadi luas A sama dengan panjang. Okay, tuliskan panjang darab lebar. Okay. Tetapi disebabkan ini segitiga, kita perkan dengan 2. Ni tulis dulu. Apa-apa kalau kita nak cari luas, kalau misal kata luas segi 4, senang. Kita tak payah letak per 2.
Kita tak payah letak per 2. Panjang, darat, lebar saja. Tapi disebabkan segitiga. Jadi awak ingat 2 je. Luas segi 4, panjang, darat, lebar. Yang kedua, luas segitiga, panjang, darat, lebar. Tapi kena tambah per 2. Per 2 ni maksudnya kita bahagikan 2. Kalau kita tengok pun sebenarnya ini ialah sebuah segi 4. Tetapi dia potong kepada 2. Separuh. Dia potong separuh. Okey, jadi daripada rumus ni, ni rumus. Panjang, darat, lebar bagi 2 untuk cari luas segitiga A. Okey, jadi kita masukkan panjang ni yang bawah. Yang bawah. Lebar tu yang tepi. Jadi panjang tu kita gantikan dengan 16 cm. Tuliskan di bawah tu 16 cm. Okey, darabkan lebar dia yang tepi. Apa-apa hal pun yang sebelah tepi ni ialah dia punya lebar. Iaitu 12 cm. Kemudian kita tengok pada rumus ni dia ada tulis per 2. Okey, perkan dengan 2. Okey, jadi inilah yang kita akan conteng di sebelah kanan. Jadi 16 nak darab 12 ni kita tak hafal. Jadi kita conteng sebelah kanan. Ni jalan pengiraan yang mesti nampak dalam kertas 2. Okey, kita selesaikan. 16 darab 2 berapa? 12 berapa? 6 darab 2, 12. 1, 2, 3. Okay, kemudian 6 darab 1, 6. 1 darab 1, 1. Tambahkan. Jadi kita akan dapat 2, 9, 1. 192. Okey, apa maksud 192? Kita tuliskan di bawah ni 192 cm persegi. Okey, kenapa jadi cm persegi ni? Sebab kita darabkan cm dengan cm. Kita darabkan cm dengan cm, dia akan jadi cm persegi. Okey, cm darab cm dia akan jadi persegi. Okey, belum habis sebab ada per 2. Per 2. Maksudnya 192 tu kita kena bagikan dengan 2. Okay, bagi yang mereka mahir dengan teknik mansuh, boleh gunakan teknik mansuh. Tapi yang kat sini cikgu tunjukkan teknik bahagi, takut kawan-kawan awak yang tak mahir lagi teknik mansuh. Jadi pakai bahagi. 192 bahagikan dengan 2. 2 kali berapa? 19. 9 kali 2, 18. Okey, 18 tolak. 9 tolak 8, 1. Ni 2. 2 kali berapa? 16. 6 kali 2, 12. Tolak. Dia mesti kosong. Okey. Jadi kita dapat 96. Okey, jadi maksudnya di sini ialah 96 cm persegi. Okey. Ini baru luas A tau. Luas B kita kena cari lagi sebelah ni. Okey, jadi nanti saya pindahkan sikit. Yang ni saya pindahkan sikit ke kiri. Okey, jadi untuk menjawab soalan ni, dia bukan satu bentuk lazim je tau. Sebab apa yang saya perhatikan sebelum-sebelum ni, kalau awak jawab, awak tengok panjang-panjang ni tapi dia bagi satu bentuk lazim je. Jadi nampak berapa langkah kat sini. Ni langkah pertama, ni langkah kedua, ni langkah ketiga. Lepas tu ada satu lagi iaitu luas B pula. Okey, saya pakai warna lain. Okey, luas B. Luas B sama juga segitiga. Jadi rumus dia ialah panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar bahagi dengan 2. Jadi kita tulis kat sini. Panjang darab lebar bahagi 2. Okey. Untuk yang B ni, di mana panjang dia? Okey, disebabkan yang ini dia nampak macam segitiga terbalik. Jadi apa yang melintang? Melintang. Okey, ini melintang kan? Yang ni menegak kan? Yang melintang tu ialah dia punya panjang. Sebab 8 cm sini sama dengan yang bawah kat sini. Okey, jadi 8 cm ialah dia punya panjang. Jadi tuliskan 8,
Okey, jadi tuliskan 8 cm. Okey, darabkan dengan lebar. Lebar yang tepi. Tepi dia yang B ni, iaitu 6 cm. 6 cm. Kemudian perkan dengan 2. Okey. Jadi kalau 8 darab 6 ni kita tak payahlah conteng dekat sebelah kanan ni sebab kita dah hafal sifir 8 ataupun sifir 6. 6 kali 8 ialah 48. 48. Okey. Yang kat sini yang selalu salah unit dia. Okey, nampak? Bila dah darabkan je, dia terus mesti jadi sentimeter persegi. Okey. cm darab cm, dia mesti jadi sentimeter persegi. Okey, kemudian kita perkan dengan 2. Okey. Kalau macam ni, 48/2 ni, kalau misalnya kata awak tak mahir nak mencongak, awak boleh tuliskan bentuk lazim 48/2 ni kat sini. Tapi kalau macam ni, saya nak awak cuba menggunakan teknik mansuh. Teknik mansuh. Di mana 48 ni kita nak bahagikan dengan 2. Okey, 2 bagi 2, sini potong dulu 1. Okey. Lepas tu 48 bagi 2, 4 separuh dia berapa? 2. 8 separuh dia berapa? 4. Okey, jadi kita dah dapat 24 cm persegi. Okey. Okey. Jadi kita dah tahu luas A, luas B. Yang ni saya kekanankan sikit sebab ada satu lagi sebelum kita selesai menjawab. Iaitu luas A dan luas B. Okey, jadi luas, tuliskan luas. Ni yang last punya lah, luas. Jadi kita ambil yang ni. 96 cm persegi tambahkan dengan 24 cm persegi. Okey, jadi kita tambahkan, dapatlah berapa persegi luas dia. Berapa ni? 6, 4, 10, 1, 10, 12. Jadi 120 cm persegi. Jadi ini adalah jalan pengiraan untuk menjawab soalan A. Sekali lagi kita tengok berapa langkah kita nak dapat jawapan. Ni langkah pertama. Ni langkah pertama. Ni langkah yang kedua. Ni langkah yang ketiga. Ni langkah yang keempat. Ni langkah yang kelima. Ada berapa langkah? Ada 5 langkah untuk menjawab soalan ni. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Saya besarkan. Okey, untuk soalan yang kedua, kita sebelum kita baca tu kita perhatikan ada 1, ada 2. Jadi di sini untuk menjawab soalan 1 tu nanti kita tulis kat sini 1. Untuk menjawab soalan kedua nanti kita tulis 2. Okay, setakat ni boleh faham tak? Faham Niza? Faham. Alright. Faham. Okay, kalian faham Okey. Kita baca soalan ni. Elisha membuat projek reka bentuk bersama rakannya dengan menggunakan komputer. Okey, maklumat tu untuk penerangan sajalah. Okey. Nampaknya dia tidak ada maklumat yang perlu kita keluarkan. Okey, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, bentuk gabungan yang manakah mempunyai perimeter dan luas terkecil? Kat soalan ni dia tanya secara umum. Jadi akhir jawapan tu awak mesti menjawab bentuk gabungan yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Jadi awak boleh cakap bentuk gabungan pertama mempunyai perimeter yang terkecil. Dua lagi dia tanya, perimeter dan luas. Nampak? Jadi level untuk awak tahun 6 ni dia lebih menguji kepada awak punya kemahiran berfikir. Sebab tu sangat penting untuk awak dengar penerangan, dan kalau awak tak masuk kita punya online ni, macam mana awak nak tahu penerangan tu? Okey, jadi kat sini macam mana kita nak jawab? Ya, dah tentulah yang pertama sekali kita mesti cari perimeter yang I. Kemudian perimeter yang 2, I ni. Kemudian dah cari perimeter untuk dua-dua ni, kita cari luas kedua-dua ni. Luas pertama dengan luas yang kedua. Barulah kita boleh buat penilaian. Yang mana perimeter paling kecil, yang mana luas yang paling kecil. Ingat, matematik bukan dia dalam bentuk angka saja. Kadang-kadang dia tanya macam ni. Bentuk gabungan pertama ke ataupun bentuk gabungan kedua. Baik, kita cuba menjawab soalan ni.
Okay, jadi yang pertama kita kena cari perimeter untuk yang pertama. Okay, daripada soalan tu, okay, kita nak cari perimeter. Perimeter tu kita faham ialah ukur keliling. Okay, ingat mula-mula kita nak cari ukur keliling. Okay, ni ada. Nampak yang saya tandakan yang warna biru ni tak ada. Ni tak ada, nanti kita akan cari tapi senang je. Okay, yang kuning ni ada. Okay, sambung ke sini. Okay, kita tak pergi ke kiri pasal apa, ni dalam. Kita nak luar saja. Okay, yang ni pun ada. Jadi untuk yang pertama ni yang bermasalah cuma yang berwarna biru ni saja. Cuba awak teka berapa dia punya panjang. 7 cm. Berapa? 7 cm. Yes, betul. 7 cm. Sebab apa? Dia adalah sama panjang. Okey, jadi kat sini kita dah boleh mencari perimeter yang I. Okey, jadi macam mana kita nak tulis? Okey, jadi kita akan bayangkan ni kita dah cari yang pertama. B1 lah senang cakap lah. B1 kita dah tahu perimeter dia. Kejap lagi kita kira. Kemudian sebelum kita nak tulis yang tu, B yang kedua. Okey, kita cek ada tak bahagian yang tidak ada nilai. Okey, kita ambil yang sudut tanda yang paling atas bermula daripada sini. Okey, daripada sini turun ke bawah sini ada 10 cm. Okey. Kemudian yang halus kecil ini pun dia dah bagi 2 cm. Dia bersambung. Lepas tu turun ke bawah ni pun ada 5 cm. Yang ni ada 8 cm. Yang ni ada 5 cm. Sambung lagi. Yang sini ada 2 cm. Yang sini pun ada 10 cm. Jadi adakah mana-mana perimeter yang tidak ada nilai? Semua tak ada kan? Semua ada kan? Jadi ini senang. Okey. Jadi barulah kita tuliskan perimeter. Perimeter. Yang pertama dalam kurungan macam tu. Jadi apa yang kita buat macam tadi, tanda letak pensel berhenti sampai sini 6 cm. Tulis 6 cm. Kita buat bentuk lazim ke bawah. Okey, kita turun ke bawah 7 cm. Okey, ni buat sama-sama dengan saya. Ini cm. Okey, kemudian diikuti dengan 8 cm. 8 cm. Kemudian diikuti naik ke atas 7 cm. 7 cm. Kemudian yang ni pergi ke titik yang mula-mula sekali, iaitu 10 cm. Jadi kita tambahkan, kita akan dapat perimeter untuk yang pertama. Okey, cuba kita kira ni berapa ni. Cuba kira dapat berapa ni. Nak tahu tak cara yang mudah macam mana kita nak tambahkan ni? Okey, yang ni 7, yang ni 7, betul tak? Yang ni 6, 6 ni kurang 1. Kita ambil daripada sini 1, jadi sini tinggal 7, sini pun 7, jadi 7, betul? Jadi sini 7, sini 7, sini 7, sini 7. Untuk tambahkan yang 4 ni. Jadi kita boleh pakai 7 kali 4, 28. Terus tambah 20. Boleh nampak tak ni? Yang saya cakap ni. Macam mana kita nak tambahkan ni? Nampak jadi 7 kali 4, 28. Tambah 10 menjadi 38. Betul? Sama tak? Sama. Okey. Jadi yang pertama ni kita dah tahu perimeter dia 38. Okey, kemudian kita tandakan yang kedua. Untuk cari yang kedua ni pula. Perimeter yang kedua. Ambil satu tanda, gariskan, ikut ni 10 cm. Okey, 10 cm. Diikuti dengan 2. Kalau kita nak congak, kita ambil 2 terus boleh tak? Contohnya macam ni. Kalau kita 2 dengan 5 ni kita tahu kita congak 7 kan? Boleh tak kita buat macam tu? Boleh. Boleh. Atira terkeluar. Okey, dia masuk balik. Okey, jadi kita tak semestinya kita tulis satu persatu. Kalau yang mana, sebab apa? Kalau kita tulis banyak, kadang-kadang nanti dia panjang sangat kan? Jadi untuk kita pendekkan, kita boleh congak yang mana kita boleh congak. Contohlah macam ni. 10, 2 dengan 5. Okey, kita terus buat macam tu. Ni saya padam sekejap. Saya tak nak macam tu. Kita buat macam mana? Okey, daripada sini kita congak 10. Jangan berhenti pensel tu. 2, 12,
tambah 5, 17. Terus kita tulis 17 cm. Pun boleh juga macam tu. Jadi kita ikut dia punya dia punya susunan dia. Okey, kalau macam ni. 8, 2 ni kita dah tahu 10. Yang sini 5 kan. Kita pun boleh congak juga. Okey, 8, 5 dengan 2. Berapa? 8 dengan 2, 10, 15. Betul lah tulis 15. Okey, lepas tu sambung 10. Kan dah pendek sikit. Okey, jadi dia dah pendek sikit. Okey, jadi kita dah meliputi semua ukur keliling. Okey, jadi berapa ni? 5, 12, 1, 42 cm. Okey, ingat perimeter unit dia ialah cm. Dia tak ada persegi. Jangan pandai-pandai pula awak tambah ada kuasa 2 kat situ. Dia luas saja yang ada persegi. Okey, sekarang kita dah menjawab yang pertama, perimeter. Sekarang kita nak menjawab yang luas pula. Yang luas. Luas yang pertama. Luas yang pertama berapa? Disebabkan sini ada 2 bongkar. Okey. Jadi, cara yang paling mudah ialah awak congak. Okey. Kalau kita ikut cara yang pertama tadi, ni dia akan jadi panjang. Okey, jadi kita shortcutkan dia punya pengiraan. Okey. Ini kan panjang kan? Panjang darat lebar bahagi 2, lepas tu baru dapat. Kan panjang kan? Okey, yang ini kita shortcutkan. Apa yang kita tahu ialah yang ini ialah segi 4. Segi 4 dia punya rumus dia apa? Panjang darab lebar. Betul? Jadi kita boleh congak ni. Panjang darab lebar. Berapa dia? 7 darab 8. 56. Jadi kita tulis 56 cm persegi. Okey. Yang segi 4 kita dah ambil dia punya luas. Yang ni segitiga ni nanti kita panjang darab lebar. Okey, lebar dia ni samalah. Panjang dia ni 8. Lebar dia ni 6. Jangan 10 pula. Lebar yang ni. Okey, jadi panjang 8, lebar 6. Takkan 8 darab 6 awak tak tahu? Berapa? 6 kali 8? Berapa? 48. 48. Okey, disebabkan ni segitiga kena bagi 2. 48 bagi 2. Tadi kita dah buat 48 bagi 2 sama dengan 24. Okey, jadi di sini kita tambahkan dengan 24. Nampak? Simple. Sebab kita boleh mencongak. Sebab tu penting matematik mesti pandai mencongak. Okey, jadi kita tambahkan. Itulah luas bagi yang pertama. 6 tambah 4, 10, 1, 5, 6, 7, 8. Jadi 80 cm persegi. Sebut 80 cm persegi. Supaya mulut awak tahu nak sebut cm persegi. Okey, yang pertama kita dah cari. Sekarang kita cari luas yang kedua. Okey, apa yang kita perhatikan ada berapa bentuk ni? Ni ada 1, ni ada 2, ni ada 3. Jadi kita boleh congak sama juga macam yang ni. Kita ambil yang mudah dulu, yang segi 4. Okey, segi 4 ni dia punya panjang dia mana? Ingat, sebelah bawah. Lebar dia mana? Ni. Yang tepi ni. Jadi 8 darab 5 berapa? 40. Jadi 40 cm persegi. Okey, kemudian kita ambil bentuk yang kedua. Yang ni pula. Okey, dia punya bawah dia berapa ni? Panjang dia ni. Daripada hujung sini sampai hujung sini. Boleh congak? Ni tengah-tengah Okey. Ni tengah-tengah. Jadi panjang daripada sini sampai sini dia separuh daripada 8. Jadi ini ialah berapa? 24. 24. 8. Daripada hujung sini sampai sini 8. Kan? Kalau kita potong setengah, berapa? 8 bagi 2 lah kan? 8 bagi 2 sama dengan 4. Bukan 6. 6 tu awak dah tambahkan dengan ujung sini. Ni 4. 4 tambahkan dengan 2. Itu yang baru dapat 6. Jadi panjang untuk ni ialah 6. Dia punya lebar dia ialah 8. Okey, jadi kita dah tahu 6 darab 8 bagi 2. 6 darab 8 berapa? Sama juga kan? 48 kan? Yang tadi tu kan? 6 darab 8, 48. Separuh kan? Sama juga dapat 24.
Okey. Okay, jadi dapat 24 cm persegi untuk yang ini. Okay, yang ini pun sama. Sebab panjangnya ialah 4 tambahkan dengan 2 sama dengan 6. 6 darab 8. 48. Lepas tu kita separuhkan sebab apa? Ia adalah 6 darab 8 48. Jadi segitiga kita separuhkan. Jadi dapat 24 juga. Jadi dapat 24 cm persegi. Okey, kita tambahkan ketiga-tiga. Okey, dapat berapa? 8, 4 dengan 4, 8 cm persegi. Okey, jadi kita dah ada semua maklumat. Barulah kita boleh menjawab bentuk gabungan manakah yang mempunyai perimeter. Okey, perimeter dulu. Perimeter terkecil yang mana? Yang pertama ke bongkah yang kedua? Pertama. Luas antara yang pertama dengan yang kedua ni mana yang terkecil? Pun yang pertama, betul? Okey, jadi bukan dalam matematik, bukan pengiraan ni sahaja yang awak jawab. Jadi awak kena jawab secara pertanyaan. Okey. Jadi kat sini kita jawab pertanyaan dia tanya tadi bentuk gabungan mana yang mempunyai perimeter dan luas yang terkecil. Okey, jadi kita buat pernyataan dekat bawah ni. Kita tuliskan. Okay, disebabkan perimeter dan luas yang terkecil diwakili oleh bentuk yang pertama kan. Okey, jadi apa yang kita nak jawab? Bentuk gabungan I mempunyai, nampak? Bentuk gabungan I mempunyai perimeter dan luas terkecil. Terkecil. Tu. Inilah jawapan yang akan diberi markah dan juga langkah kerja yang di atas ni. Okey, boleh nampak? Boleh? Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya kita kena baca juga. Kawasan berlorik dalam rajah di sebelah menunjukkan bahagian yang akan dijadikan kawasan ternakan haiwan. Okay, jadi yang berlorik ini. Perimeter. Ini dia bagi perimeter. Kawasan berlorik ialah 50. Kita cek. Perimeter. Mana perimeter? Okay, perimeter kawasan berlorik. Yang ini, nampak tak ada maklumat. Yang ini tak ada maklumat. Yang ini tak ada maklumat. Yang ini tak ada maklumat. Ada ke? Ada. Yang ini ada maklumat 10 cm. Yang ini ada maklumat. Ada 9 m. Okey, yang ini ada maklumat m. Okey, jadi kat sini tolong betulkan. Ni bukan 10 cm. Ni 10 m. Tak logik. Kalau cm. Jadi ini tolong potongkan. Ini tolong potongkan. Mana dia? Tukarkan kepada m. Yang dibuang, potongkan kepada m. Jadi 10 meter. Okey, jadi dia kata perimeter kawasan berlorik ialah 50 cm. Jadi nanti kita tambah ni dapat 50 m. Okey, saya akan tunjukkan nanti dia punya pengiraan dia. Kemudian sebuah kolam akan dibina di kawasan yang tidak berlorik berbentuk segitiga bersudut tegak. Itu yang semalam kita belajar, segitiga bersudut tegak. Yang ni kita letak macam ni, kita tahu sini ialah 90 darjah. Tapi kita tak payah tulis 90 darjah. Okay, kemudian apa arahan dia? Yang paling penting arahan last ni. Hitung luas kawasan kolam. Dia suruh kira luas kawasan kolam. Okay, kalau ikutkan senang je kita nak cari luas kawasan kolam. Panjang darab lebar. Tapi awak perhatikan kat sini, lebar dia ada ke tidak? Tak ada. Dekat maklumat mana yang kita nak cari dia punya lebar? Ini, perimeter kawasan berlorik 50 meter. Nak cari luas, tapi cerita perimeter. Saya ulang lagi sekali supaya awak jelas. Kalau ikutkan, kita nak cari luas kolam ni, senang je. 8 darab lebar
bagi 2. Betul tak? Sebab dia segitiga kan. Tapi disebabkan kat sini nilainya tak ada, dekat mana kita nak cari? Daripada perimeter, penyelesaian soalan perimeter sama dengan 50 ni. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Ada beberapa langkah. Kita tengok sini. Okey. Yang ini 12. Yang atas ni 12. Okey, saya tandakan ni. Pakai merah ni 12. Lepas tu di bawah ni lah 8. Jadi ini kita boleh tahu tak berapa? Boleh congak tak? 12, ni 8. Boleh congak tak kat sini? Boleh. Berapa? Daripada sini ke sini pula berapa? Mana 12 tolak 8. Kan? 12 ni, 12 ni 8. Jadi 12 tolak 8 berapa? 4. 4. So yang ini kita dah tahu 4 cm. Okay. Kita tengok yang mana dekat kawasan ni tak ada, ni tak ada. Okey, yang sini awak tahu tak berapa? Tahu. Berapa? 9 cm. Yes, betul. Sama 9 cm. Jadi kita contengkan kat sini 9 cm. Okey, tadi ni dah ada. Sebab saya mulakan daripada sini pasal apa? Kita nak tanda kat sini nanti. Okey, ni dah ada. Ni dah ada. Okey, ni tak ada. Ni ada. Ni ada. Ni ada. Tinggal ni satu je kan? Jadi kat sini. Okey. Kita tuliskan ni. Ni. Sama dengan 9 cm. Okay. Kita tambahkan dulu semua yang ada ni. Okey, 9 cm. 9 cm. 4 cm. Okey, yang ni tak ada kan? 4 cm. Okey, yang tak ada ni biarkan dulu. Ni 10 cm pula. M. Ni pun salah. Ni bukan cm tau. Ni M. Okey, kita tulis balik. 9 M 4 M 9 M 4 M 10 M. Okey, kemudian 9 M 9 M cm lagi. Okey. M. Okey, dan yang terakhir ialah 12 M. 12 M tambah. Kita dapat berapa tu? 9, 9, 18. 18 tambah 2, 20. 24. 9 kali 2, 18. 20, 24. Okey, sini 2. 2, 4. Jadi 44 M. Jadi yang kat sini kita dah boleh tahulah sebab apa? Perimeter kawasan berlorek ialah 50 M. Jadi apa kita kena buat? 50 M tolakkan dengan 44 M sama dengan 6 M. Okey. Jadi kita dah dapat panjang yang tertinggal tu ialah 6 M. Okey. Jadi kat sini ialah 6 M. Okey, tadi dah senang. Okey. Kita bolehlah carilah luas kawasan kolam. Jadi luas kawasan kolam. Yang ni kita buatlah pengiraan dia. Gunakan rumus panjang darab lebar bahagi 2. Panjang 8M. 8M darab lebar kita dah dapat 6M. Bagikan dengan 2. Ini boleh congak. 6 kali 8, 48. 48 bagi 2 sama dengan 24 M persegi. Okey. Jadi luas kawasan kolam itu ialah 24 meter persegi. Okey, boleh? Jadi ada 3 langkah penyelesaian untuk soalan C. Okay, kita pergi kepada D. Okay, yang D pun nampak ada 2 soalan. Ada D1 dengan D2. Okay, kita baca. Pelan sebuah taman rekreasi ditunjukkan seperti rajah di sebelah. Ini pelan dia. Okay, kita tengok kat sini apa dia punya helah-helah dia. Okay, yang ni ada nilai. Yang ni ada nilai. Okay, C ke B ni tak ada nilai.
B ke A ni ada nilai. Okay, jadi ini nanti kita akan cari. Sebuah trek jogging A, B, C, D. A, B, C, D. Mana dia bercantum lah dengan A. A, B, C, D. Bawa pensel awak. A, B, C, D. Tunjuk ke situ. Supaya kita tahu di mana yang ditunjukkan. Trek jogging A, B, C, D akan dibina di sekeliling kawasan itu. Di sekeliling kawasan itu. Okey, jadi ni maklumat yang dia bagi ni. Panjang, mana dia? Jatuh pula dia punya mata. Okey, jadi panjang BC adalah 2/3 daripada panjang AB. 2/3 daripada panjang AB. Ni penting ni. Panjang BC adalah 2/3 daripada panjang AB. Okay, lepas tu soalan dia I. Berapakah panjang trek jogging yang akan dibina? Okay, kemudian yang kedua, berapakah keluasan taman rekreasi tersebut? Okey. Jadi ada dua. Satu cari perimeter, satu cari luas. Jadi kita belajar hari ni perimeter dengan luas je. Okey, ambil maklumat ni. Panjang BC ni. Kita nak cari panjang BC ni ialah 2/3 daripada panjang A. 2/3, nampak? Darabkan dengan AB berapa? 90 M. Okey, jadi kita kira kat sini. Itu yang pertama yang kita kira. 2/3 darabkan dengan 90 meter. Sama dengan berapa? Ni kita dah dapat panjang BC lah. Ni dah belajar kan? Darab pecahan. Ingat lagi tak? Ingat. Okey. Ni dengan 3 dengan 90 ni kita boleh mansuhkan. 3 bahagi 3 sama dengan 1. 90 bagi 3 sama dengan 30. Jadi ni dah per 1, tinggal darabkan je. 2 dari darab 30 sama dengan 60 meter. 2 kali 3, 6 kan? Okay, jadi ada kosong 60 meter. Jadi yang ni kita tuliskan 60 meter. 2/3. Kalau kita tengok pun sebenarnya panjang ni kan? Okay, dengan panjang yang ni, okay, dia ada 3 bahagian tau. Ni 1, okay, ni 2, ni 3. Panjang ni. Ni 2, ni 3. Yang ni 90. Yang ni 90. Jadi nak dapatkan ni, tu yang 2/3. 1, 2. Yang ni tak payah buat. Ni saya terangkan saja. Okay, jadi 60 meter. Okay, jadi kita dah boleh menjawab yang pertama. Berapakah panjang trek yang akan dibina? Okey, jadi nombor 1. Okay. Kita ambil tanda 75 meter. Bawa 75 M. 75 M. Yang ini 45 M. 45 M. Yang ni 60 M. 60 M. Yang ni 90 M. 90 M. Jadi kena tambahkan 5, 10. 1, 9 dengan 1, 10. Ni 21, 27. 270 M. Nampak macam mana jaga kira tadi? 9 tambah 1, 10. Yang ni 7 dengan 4, sebenarnya 7 dengan 3 kan 10. Kan? Jadi 7, 4 ni ada lebih 1. Jadi ini dah 10. Tu yang cikgu sebut 21. 21 tambah 6, 27. Jadi 270 meter panjang bagi trek yang akan dibina tu. Okay, kita menjawab yang kedua pula. Yang kedua, luas taman rekreasi. Okay, jadi disebabkan yang ni dia ada seolah macam 2 tau. Dia seolah macam 2. Okay. Kita potongkan supaya dia jadi 1/4. Nampak ni, 1/4 dan satu lagi segi 3. Yang penting, okay, ni 45 dengan sini 60 ni kita boleh cari luas segi 4 ni. Betul? Okay, jadi kalau nak senang, okay, kita tandakan dengan A, ni B. Okay. Jadi luas A ni panjang darat lebar je kan? Kalau tak boleh nak buat,
Buat bentuk lazim. 45 M darab 60 M. Okey, 5 darab sifar, 4 darab sifar, 5 darab 6, 30. Ni 3. 6 kali 4, 24, 25, 26, 27. 270 tambahkan dengan sifar 7, 2. M persegi. Okey, kemudian luas B. Okey, yang ni bagi 2 kan. Okey, jadi kita kena buat panjang dia berapa ni? Daripada sini ke sini. Ni panjang dia. 90 tolak 45. Okey, kalau tak boleh, conteng kat sini. 90 tolak 45 sama dengan 45. Jadi ni panjang dia ialah 45. 45 M darabkan dengan, okey, ni tinggi dia ni berapa tadi? Sama dengan ni kan, 60 kan? 60 M. Jadi darabkan dengan 60 M bahagi 2. Okey, jadi yang ni kita boleh congak dekat sebelah sini. 45 darab 60 berapa? Sifar sama ke? Sama kan? 45 darab 60. Okey, jadi maknanya 2700 bagikan dengan 2. Jadi ni tak payah kira sebab dah tahu. Jadi apa yang kita tulis kat bawah ni 2700 M persegi bahagi 2. Okey, sama ada nak gunakan cara mansuk ataupun bahagi. Okey, 2700 bahagi 2. 2 kali 1 2, 0, 7. 2 kali 3 6 tolak 1 0. 2 kali 5 10 tolak 0, turunkan 0 kali 0 0. Ni bentuk lazim ni kena penuh. Jadi sama dengan 1350 M persegi. Okey, jadi last kali barulah A tambah B. A tambah B. A berapa? 2700 meter persegi tambahkan dengan 1350 meter persegi. Yang ni saya ke kanankan sikit. Okay, jadi kita tambahkan 0, 5, 10, 4 M persegi. Okay, tadi kita telah menjawab yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua ni ada 3 step. Mula-mula cari luas A, lepas tu cari luas B, lepas tu kita tambahkan A dengan B. Okey, boleh? Ada lagi 7 minit. Okey, satu soalan lagi. Okey, kalau tak sempat tak apa, nanti cikgu bagi nota dengan video ni. Tengok kat situ Okey, jadi untuk soalan yang terakhir kita pada hari ini. Okey, kita baca. Wan Li ingin menanam rumput di halaman rumahnya yang berbentuk segi 4 tepat. Ini semalam kita belajar, segi 4 tepat seperti rajah di sebelah. Okey. 1/4 daripada luas kawasan dijadikan taman bunga. Bermakna ni dia potong kepada 4 kan. Kita bayangkan macam itulah. Dia potong mula-mula separuh, lepas tu okey, potong macam tu. Okey, 1/4 daripada luas kawasan itu taman bunga. Ni taman bunga 1/4 kan. 1/6 luas halaman itu pula ialah kawasan letak kereta. Ada 1/6 pula. Ini dah berbaki 3/4 kan. 3/4 ni 4 tadi. 3/4 daripada 1/6. 1/6 daripada 3/4. Ini salah ni. Okay. Jadi 1/6 daripada baki 3/4 yang ada tu dia buat apa? Kawasan letak kereta. Kira luas kawasan yang akan ditanam dengan rumput. Okey, kalau macam ni senang. Okey. Okey, kat mana cikgu kata senang? Okey, tengok Okey, disebabkan luas ni dia dah bagi panjang dia 9 meter, yang ni lebar dia 20, kita dah boleh cari luas semua sekali ni dulu.
Okey. Jadi luas sama dengan berapa? 20 M kali 9. Bukan 20 kali 9. 9 kali 20. 9 sebab 9 tu panjang kan? Ni lebar. Jadi 9M darab 20M. Okey, 9 darab 20 berapa? 9 kali 2 18. 180 M persegi. Luas. Ingat persegi. M persegi. Meter persegi. Okey, dia kata 1/4. 1/4. Okey, kita kira. 1/4 daripada 180 meter persegi tu berapa? Okey, ni boleh gunakan kaedah mansuh. 4 kali berapa ni? Separuhkan dulu. 2. Ni separuhkan jadi 90. Separuhkan lagi. 1. Ni 45. Jadi 45 meter persegi ni untuk apa? Untuk taman bunga. Taman bunga mini. Okey. Jadi 1/6 luas kawasan pula ialah kawasan letak kereta. Okey, jadi 1/6 daripada, dia tak cakap kawasan yang baki tau. 1/6 daripada keseluruhan. Okey, 1/6 darabkan dengan 180 meter persegi. Okey, ni separuhkan dapat 3. Ni separuhkan dapat 90. Okey, ni bagi dengan 3, 1. Ni bagi dengan 3, 30. Okey, jadi 30 meter persegi sama dengan apa? Tempat ataupun kawasan letak kereta. Okey, jadi yang bakinya itu ialah kawasan yang ditanam dengan rumput. Jadi ada satu lagi bentuk lazim. 180 meter persegi. Tolakkan dulu dengan 45. Okey, tolakkan 45 meter. Berapa? 10 tolak 5. 5. Okey, ini potong 7. 7 tolak 4 sama dengan 3. Ini 1. Okey, jadi bakinya 135 meter persegi. Lepas tu tolakkan lagi dengan kawasan ni. Tolak 30 meter persegi. Jadi 105 meter persegi ialah kawasan yang ditanam dengan rumput. Ini je langkah penyelesaian dia untuk soalan yang terakhir. Okey, boleh? Faham? Boleh ke Liv? Faham tak? Okey, ada apa-apa soalan? Nampak tak langkah-langkah dia? Walaupun awak nampak macam susah je kan, tapi saya tunjuk step by step. Saya harap masa awak buat tu tadi pun awak ikut step by step tu, jadi awak terbiasa. Sebab yang awak malas nak belajar ataupun rasa matematik ni susah sebab awak tidak dibiasakan dengan cara menjawab yang betul. Okey, jadi cikgu dah tunjukkan cara menjawab yang betul, langkah-langkah dia. Jadi nanti memberi idea kepada awak untuk menjawab soalan-soalan yang lain. Okey, jadi sebelum kita akhiri kita punya PDPR pada hari ini, jangan lupa isikan kehadiran pada link yang saya dah bagikan tu. Isi kehadiran setiap kali mata pelajaran kita belajar. Okey, jadi tak ada soalan nampaknya daripada awak. Jadi sebelum tu nak ambil gambar ke tak nak? Ambil. Okey, ambil. Cepat buka kamera. Cikgu bagi 10 saat. 10 saat. Mana jam cikgu ni? Tak keluar pula. Tu. 10 saat. Tengok 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Alamak, ada pula keluar benda ni. Okay, sekejap. Okay, sekali lagi. Tengok kamera. 1, 2, 3. Okey.
Okey, jadi itu saja kita punya pembelajaran pada hari ini. Sambung dah pukul 11 untuk mata pelajaran yang seterusnya. Jadi cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.